Cuma dia paparkan itu kita tertipu, betul kan, realiti dalam keadaan ini. Jadi semua rumah tangga ada masalah. Semua rumah tangga ada masalah. Sama ada kecil atau besar, sama ada kita ni mujahadah atau tidak mujahadah itu. Semua bagi baiti jannati, rumahku syurgaku, rumahku syurgaku. Semua cakap pasal buah kan? Rumahku syurga ni buah. Benihnya apa? Rumah tangga adalah mujahadah, medan mujahadah. Medan kita lawan hawa nafsu kita, medan kita mengawal marah kita, medan kita mengawal rasa kecewa kita dengan pasangan, medan kita nak sabar dengan kerana isteri atau suami kita. Jadi rumah tangga ialah medan mujahadah. Bila medan mujahadah ni kita mujahadah betul-betul, baru jadi baiti jannati. Betul. Jadi jangan cakap pasal buah kalau kita tak tanam benih dan tak pandai membaca kebun. Ada satu filem Korea, dia kata apa? Kata perkahwinan ialah pusara kepada percintaan. Perkahwinan adalah pusara kepada percintaan. Sebab apa? Masa bercinta cantik, tapi bila dah berkahwin dia jadi pusara. Habis semua dah janji-janji manis. Tapi bagi kita, ingat ya, perkahwinan ialah kebun percintaan. Bukan pusara, kebun. Kebun ni kena jaga. Durian kena, kalau kebun durian kena menebar, kena bagi jaga. Kalau kebun kelapa sawit pun begitu. Jadi musim kita menjaga kebun ni payah tak? Payah. Itu yang kata mujahadah. Mujahadah itu pahit kerana apa? Syurga itu manis. Jadi jangan bercakap tentang kemanisan kalau kita tidak menempuh jalan yang nak menuju ke situ. Boleh? Dan kalau kita tak berjaya pun, tak dapat rumah tangga bahagia pun, tapi dalam mujahadah je, daripada dulu, kini dan selamanya, sampailah mati salah seorang itu, mujahadah je, tak apa. Allah nilai bukan kerana kita sampai di hujung jalan, tapi Allah nilai sebaik saja kita menggunakan langkah pertama dalam perjalanan menuju kebaikan. Dan Allah nilai. Boleh faham ya? Siapa yang tak dapat rumah tangga bahagia? Siapa? Antaranya, dia kalau tengok Asia, tak dapat rumah tangga bahagia. Suami dia Firaun, akhirnya dia mati. Siapa dia? Sam'un al-Ghazi. Dia dikhianati oleh isteri dia. Kalau Sam'un al-Ghazi, Samsun and Dalila. Kalau kita tengok, yang menjadi latar pada peristiwa malam Al-Qadar, kerana ada seorang mujahid namanya Samsun al-Ghazi. Dia 10 tahun dia duduk beruzlah, 10 tahun pula berperang berjihad. Jadi Rasulullah ceritakan tentang hebatnya Sam'un al-Ghazi. Hingga timbul dalam hati para sahabat, kami ni 63 tahun saja hidup, lebih kurang 60 tahunnya umat Nabi Muhammad. Sam'un al-Ghazi ini, dia Bani Israel, usia panjang. Jadi itu malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 83 bulan. Betul? 1000 bulan. Boleh faham maksud saya? Dan Samsun al-Ghazi ini, ataupun dalam bahasa orang putihnya itu Samson, and dilahirkan ini dikhianati oleh isteri dia sendiri. Isteri dia bagi tahu musuh dia, kerana kekuatan Samsun pada dia punya rambut dia itu, betul. Nabi Lut dikhianati oleh isteri dia sendiri. Isteri dia yang bagi tahu kepada orang lain, ni ada 2 orang yang kata lelaki yang tampan ni, jadi tetamu kami. Dia yang pecah lubang, kata pecah kasih. Jadi subhanallah, ada di antara orang-orang yang hebat di dunia ini tak menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Mereka hanya menghadapi apa? Medan mujahadah dalam rumah tangga. Tak benar. Di dunia ini memang pendek je, di akhirat nanti kita itu yang kehidupan kita yang selama-lamanya, betul tak? Ini. Jadi kalau ditakdirkan begitu, terima saja, insya-Allah. Yang penting bukan kita sampai di hujung jalan, tetapi yang penting kita sudah menempuh jalan. Boleh faham ya? InsyaAllah. Jadi sebab itu sekarang tahun ini dan kita dah bermula daripada kita dengar kuliah ni, jadikan satu azam kita nak mendapat pengiktirafan daripada pasangan hidup kita. Berusaha semua. Sehingga pasangan hidup kita, katalah suami kita kata, you adalah isteri yang baik. Ataupun saya hargai perjuangan untuk menjadi wanita yang solehah. Betul? Walaupun belumlah solehah juga, tapi saya hargai itu suami. Dan
suami isteri pun kata pada kita, abang pun bukan lelaki terbaik dalam dunia, tapi abanglah yang terbaik untuk saya yang Allah bagi, dan abang dah berusaha semua-semua. Dapat je perkataan itu dah bagi. Bagus. Tak payah dapat pengetarapan ibu misali, dapat harga trofi misalnya, tak payah. Dapat pengetarapan suami asal bagi isteri. Seperti mana Siti Aisyah bila ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah wakala berul Quran. Rasulullah tu akhlak di Quran. Betul? Aisyah, Siti Aisyah mengiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ni saya dapat satu ceramah, tajuk ni ialah ada lagi kat sini ya, tajuk dia Allah. Suamimu bukan Muhammad, isterimu bukan Khadijah. Oh, itu pembastik ya. Suamimu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isterimu bukan Khadijah. Betul. Betul, kita tidak perfect lah. Betul. Jadi subhanallah, tetapi teladan mesti kita jadi. Teladan Rasulullah jadi teladan kita, Khadijah jadi teladan kita, tetapi kita tidak perfect. Betul. Sebab itu kita ada kesalahan. Suami ada kesalahan, betul? Isteri ada kesalahan. Jadi umpama tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan kotor, tangan kiri kotor. Macam mana kita nak bersihkan tangan? Betul kan? So, dua-dua bersih. Kanan pun bersih, kiri pun bersih. Itulah suami dengan isteri. Betul ya? Fa aslihu baina akhawaykum, masing-masing saling begitu. Abang ada dosa, ayang pun ada dosa. Mari sama-sama kita berinteraksi dengan Allah di dalam rumah tangga ini supaya kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Maksudnya suamimu bukan Muhammad, isterimu bukan Khadijah, itu menunjukkan bahawa kita sama-sama ada dosa. Mudah-mudahan kita saling memaafkan. Betul ya? Orang yang paling layak kita maafkan ialah orang yang paling hampir dengan kita. Ya, kita bagi tahu ni. Saya memang rumah tangga saya pun bola juga, betul. Kadang-kadang sukar memaafkan. Susah nak maafkan. Okay. Akhirnya menyimpan dendam, menyimpan kemarahan. Dengar ya, siapa yang dalam keadaan itu, termasuk diri saya. Siapa yang menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, kemarahan kita, dendam kita umpama api. Api itu lebih membakar diri kita berbanding dengan orang yang kita marahkan. Betul. Okay. Abang, saya tak ampun abang sampai akhirat. Nanti kita jumpa pada masyarakat. Siap kita begitu lah. Sebab kemaafan kita itu, kita merasa marah itu kan daripada api. Dia membakar orang yang marah daripada orang yang kita marahkan. Sebab itu, maafkanlah. Kerana memaafkan itu artinya memaafkan diri kita sendiri. Selalu saya kata, kadang-kadang kesalahan yang dibuat oleh suami kita ataupun isteri kita terlalu besar, sehingga sukar untuk kita melupakan. Forget, love. Itu supaya memaaf pun sukar. Tapi ada orang boleh memaafkan, tapi melupakan sukar. Forgive yes, forget not. Ya. Tapi ada orang boleh forgive, tapi tak boleh forget. Tapi ada insan-insan yang terpilih, dia boleh forgive dan boleh forget. Ada juga yang boleh forgive dan forget, memaafkan dan melupakan, tapi tidak boleh lagi menyayangi seperti dulu. Hati dah tercela, parut ada. Okay? Jadi forgive yes, forget yes, love no. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang manusia berdosa, Allah nak mengampunkan. Betul? Dan Allah mengampunkan dengan bukan saja dengan Al-Ghaffar, tapi Al-Afu. Al-Ghaffar itu ialah Allah mengampunkan dosa dalam keadaan dosa itu masih kekal dalam catatan amal. Nampak dosa, tapi Allah ampunkan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengampun dengan sifat Al-Afu, itu mengampunkan juga, dosa itu pun diiris daripada buku catatan. Artinya Allah forget. Dan Allah tegas dalam Quran, Inna Allah yuhibbu minat tawabin. Sungguhnya aku cinta kepada orang yang bertaubat. Betul. Jadi Allah forgive, forget, love. Betul ya? Jadi kita ni kalau tak dapat forget, forgive pun dah cukup. Memaafkan. Kerana
Bukan kerana dia tu layak dimaafkan, tetapi kita yang lebih layak bahagia. Sekali lagi saya ulang bukan kerana yang kita maafkan tu dan layak maafkan, kerana kadang-kadang kita rasa dikhianati, curang, Allah sedih tak boleh kata. Kita bagi segala-galanya, tapi dia mengkhianati kita. Contoh, jadi kita payah kata, tapi cubalah maafkan. Kenapa? Kalau memaafkan itu bukan kerana dia layak dimaafkan, tetapi kita yang layak bahagia. Itu penting. Jadi inilah yang dikatakan khairukum li ahlihi. Kamu yang terbaik ialah kamu yang terbaik pada keluarga. Sebab tu saya pesan selalu kepada pemimpin-pemimpin dalam organisasi dalam saya, sebelum berjaya memimpin rumah, kena berjaya memimpin orang rumah. Kalau orang rumah pun tak boleh pimpin, jangan sebutlah dan sebagainya. Jadi kita harap itu, insya-Allah. Okey. Cuba kita tengok khutbah Rasulullah SAW yang terakhir. Ini tajuk kita. Khutbah Rasulullah yang terakhir, khutbah wida. 3 bulan selepas itu Rasulullah SAW wafat. Rasulullah wafat. Itu khutbah itu diberikan di lembah mana? Di Arafah. Nama khutbah wida pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah. 9 Zulhijjah 10 Hijrah. Rasulullah wafat 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Artinya 3 bulan Rasulullah wafat. Subhanallah, ada 12 pesanan Rasulullah dalam khutbah wida. Diringkaskan 12. Antara yang penting ialah Rasulullah SAW mengingatkan ketika 3 bulan lagi Rasulullah SAW wafat ialah tentang keluarga. Tentang keluarga. Padahal Islam waktu itu sudah sampai ke kemuncaknya. Patutnya bincang tentang masalah internasional lah, betul ya? Dah sampai ke puncak ya. Semua musuh-musuh dalam waktu itu empire Islam sudah daerah Islam sudah expanding, sudah berkembang. Subhanallah. Patutnya bincang tentang bagaimana urus takdir negara, lepas ni antarabangsa macam mana, subhanallah ya. Tetapi tidak. Rasulullah SAW berpesan, antaranya cuba kita dengar ini pesanan yang terakhir. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isterimu. Jadi bila bercakap isterimu, Rasulullah bercakap kepada apa? Suami. Wahai manusia atau wahai suami, sebagaimana kamu punya hak ke atas isterimu, mereka juga punya hak ke atasmu. Dua-dua ada hak. Hak suami ada, hak isteri. Rasulullah mengingatkan tentang hak. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga perlu diberikan hak mereka. Jadi kalau kamu ada hak yang kamu nak daripada mereka, mereka pun ada hak yang kamu kena berikan kepada mereka. Itu Rasulullah pesan. Ya. Antaranya, maka mereka juga berhak apa dia? Pertama, diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Tentang makan minum Rasulullah ingatkan. Nafkah terbagi dua, iaitu nafkah lahir, makan, minum, pakaian, rumah, semisal dengannya. Dan juga dalam suasana kasih sayang, ini nafkah batin. Ya, subhanallah. Ya, Rasulullah berpesan kepada suami, tunaikan nafkah. Ya, subhanallah. Ya, nafkah lahir ni pakaian, betul, kesihatan, rumah, kenderaan sebenarnya yang mengikut kemampuan suami. Boleh faham ya? Mengikut kemampuan suami. Tetapi secara minimumnya, kalau dalam mazhab Syafi'i, 2 pakaian dalam dan 2 salam setahun, 2 lai. Ini sekarang banyak lai lah, saya tak tahu lah. Ya, lepas tu makan minum 2 kali kenyang satu hari. Betul ya? 2 kali kenyang. Rumah sekedar dapat menutup daripada panas matahari dan juga sejuk angin dan terpelihara aurat. Betul? Rasulullah Banglu. Tak ada. Begitu. Ikut. Begitu ya. Dan bagi juga pakaian. Ya. Dan dalam suasana kasih sayang. Ini penting. Ya. Sebab itu saya pengalaman sahabat-sahabat saya yang ada menjadi qadhi di mahkamah syariah, yang menguruskan penceraian, yang menguruskan
fasa yang menyuruh suluh dan sebagainya, kaunseling dan sebagainya, dia terima. Kalau terjadi selalunya krisis antara suami isteri, perkara yang akan ditanya oleh qadi yang tanggung pada suami pada isteri, tanya qadi akan bertanya pada isteri, macam mana nafkah dibagi tak? Suami bagi tak? Nafkah makan, minum, bulanan dia bagi tak? Kalau isteri menjawab, Tuan Hakim ataupun qadi yang nak mendamaikan ni, dia semua dia bagi nafkah, dia jaga nafkahnya, dia bagi makan, minum, saya, pakaian. Tapi dia barang gini macam-macam lah keluar perempuan dia sebut satu-satu, dia ingat tapi nafkah tak ada masalah. Selalunya kata sahabat saya yang jadi qadi-qadi ni, rumah tangga itu boleh diselamatkan, masih boleh diselamatkan. Boleh faham? Ini boleh diselamatkan. Kenapa? Yang lain-lain kelemahan-kelemahan itu yang memang ada kelemahan-kelemahan lain, tetapi kalau dia masih menjaga nafkah, artinya dia bertanggung jawab. Boleh faham? Cinta tak ada. Kadang-kadang subhanallah, memanglah rumah tangga ni, cinta ni kadang-kadang bila dah di ujung-ujung ni dia kurang. Kalau kita jadi suam-suam kuku. Kalau dulu western panjang, ini sekarang balik makan malam dengan saya masak ini, suami jawab, K itu je. K ni dia jawab, kita jaga. Malah begitu juga kadang-kadang isteri pula, suami bagi tahu gini, isteri dia apa ni? Kan mana bunga-bunga bahasa, kata-kata cinta seperti mana dulu, tak ada dah. Sebab pun dah suam-suam. Artinya dengar kadang-kadang dalam perkahwinan cinta demam. Dia bukan apa, cinta ni demam. Bila cinta demam, dia perlu dijaga supaya dia akan kebah semua. Apa yang jaga cinta? Tanggung jawab. Tanggung jawab akan menjaga cinta ketika cinta demam. Dia tak romantik lagi macam ni, tapi dia tanggung jawab. Makan dulu, dia tengok, isteri jaga, suami jaga, tanggung jawab. Tanggung jawab, betul? Dia buat bukan atas cinta lagi tu, tapi dia buat asal tanggung. Tidur sama. Buat apa layan gitu, tapi asal dasar tanggung jawab. Tak apa. Sebab tanggung jawab itu dikaitkan dengan Allah, betul? Aku berkahwin. Sebab tu Sayyidina Umar pernah menegur seorang suami yang bertanya kepada Sayyidina Umar, aku ingin menceraikan isteriku ketika aku sudah tidak ada cinta. Celaka kamu, kata Sayyidina Umar. Apakah kamu menjadikan hanya cinta untuk mengikat dalam rumah tangga? Maksudnya kena ada tanggung jawab. Tanggung, kena soal nanti, kena jawab. Betul ini kita. Jadi rupa-rupanya cinta antara makhluk dengan makhluk mesti diikat oleh Khalik. Betul Aku dah hilang hati dah dengan. Tapi ini amanah Allah untuk aku jaga wanita ni. Dia isteri aku. Okey? Aku dah tak ada hati dengan suami aku. Tetapi syurga aku ada pada ketaatan kepada dia. Buat atas rasa tanggungjawab, betul? Jadi lama-lama nanti rumah tangga tu akan sungguh kembali cinta. Boleh faham Ini yang saya katakan, rumah tangga ialah kebun percintaan. Rumah tangga ialah medan hujan. Boleh faham maksud saya Dia kadang-kadang minta maaf dalam motivasi mentafsir rumah tangga. Kadang-kadang dia cerita macam satu dan ustaz ni minta maaf lah, termasuk saya kadang-kadang dia gambarkan rumah tangga dia tu macam syurga betul. Ini saya gini kita sama jadi yang rumah tangga orang-orang awam ni 12 ciri suami yang soleh, 12 ciri isteri yang solehah. Ini tak ada satu. Allah subhanallah. Ada kadang-kadang bila ikut motivasi jadi sakit jiwa, betul? Itu dia bagi tahu kita rumah tangga kita tak sebab itu. Ada hikmahnya. Rasulullah SAW rumah tangga Rasulullah ada apa? Ada krisis. Supaya orang yang ada krisis dapat belajar daripada Rasulullah bagaimana menangani
masalah dalam rumah tangga mereka. Kalau rumah tangga Rasulullah tak ada langsung krisis, semua okey. Macam mana kita nak dapat pengalaman untuk berdepan dengan krisis? Contoh, ketika Rasulullah SAW ni sahabat-sahabat ni waktu tu giliran siapa? Giliran Siti Aisyah. Tapi Ummu Salamah, Ummu Sulaim minta maaf kan, hantar makanan depan-depan bekas lah. Ya, giliran Aisyah pagi ataupun siang hantar makanan. Dapat Aisyah ni pecah giliran depan-depan. Ya, Rasulullah biasa je. Kadang-kadang ini drop my water fish lah depan-depan sahabat betul kan. Rasulullah berkata Allah, Rasulullah kata biasa ibu kamu sedang cemburu. Ibu kamu sedang cemburu. Betul tak? Jadi itulah. Jadi sekarang ni kita gambarkan ustaz-ustaz dan ustazah punya rumah tangga ni tak ada krisis, tak ada ustaz realistik. Boleh faham maksud saya? Jangan sakit jiwa dengan satu gambaran dalam rumah tangga yang begitu ideal dan sempurna. Itu satu utopia. Tak ada. Tapi macam mana Rasulullah solusi? Ya, Rasulullah selalu suruh ganti tu. Yang dipecah tu ganti juga. Boleh faham maksud saya? Jadi solusi ini tu sebab tu bacalah buku yang ditulis oleh sahabat saya, Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Jadi ada asam, ada garam. Asam apa? Masam. Garam masih. Tak ada kemanisan rumah tangga Rasulullah. Semua manis-manis semua tadi. Asam, garam. Boleh faham ya? Ini penting. Supaya kita nanti bila kita berdepan dengan suami kita macam ni. Ya sudah. Expectation. Hidup kita ni kadang-kadang jangkaan kita menyebabkan kita luka. Yang melukakan kamu bukan Tuhan, tetapi jangkaan, harapan. Mesti dilayan macam ni, saya tidak. Tuhan tidak pernah melukakan. Tapi jangkaan kita terhadap bagaimana manusia melayan kita, itu menghancurkan. Siapa yang kata ni? Siapa yang kata macam ni? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa Sayyidina Ali kata? Aku telah lama hidup dan merasa banyak kepahitan. Aku dah lama hidup dan banyak merasa kepahitan. Dan tidak ada kepahitan yang paling pedih, kepahitan yang paling kuat selain daripada mengharap dengan manusia. Termasuk oleh pasangan kita manusia, termasuk oleh sendiri. Ini dijangkakan macam ni. Jangkaan kita tu yang melukakan. Biasa-biasa saja. Ibu kamu kan cemburu, betul kan? Dia baik-baik lah. Subhanallah. Kemudian Rasulullah berpesan tadi, itu bahagian pertama. Bahagian kedua, layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembut terhadap mereka. Para suami, dilayani dengan baik dan berlemah lembut. Wanita ni fragile, handle with care. Tulang rusuk yang paling atas, dia bukan daripada rambut dijunjung, bukan daripada kaki yang dipijak, tetapi daripada tulang rusuk untuk dilindungi. Lalu itu. Jadi itulah. Kalau kita keras, dia akan patah. Kalau kita terlalu lembut, dia akan terus engkau. Jadi dia kena lemah lembut. Dengar ya, lemah lembut. Bukan lemah lembut berbeza dengan lemah. Boleh faham ya? Selalunya orang kata lemah lembut, bukan. Lemah lembut ni pendekatan. Pendekatannya kena lemah lembut. Tetapi prinsipnya kena tegas. Prinsip tegas. Kita dengan anak-anak gitu. Ni nak buat macam ni, tak boleh nak. Saya kena buat macam ni. Ni kata tak boleh nak. Apa semua tak boleh. Lemah lembut kan? Lemah lembut. 3-4 kali lemah lembut juga, tapi tak berubah prinsip. Tak boleh. Keras itu anak boleh. Bolehlah kalau itu. Itu artinya keras tapi tidak tegas. Betul. Kita mesti tegas tapi lemah lembut. Itu. Mesti lemah lembut. Baik dan kenapa? Rasulullah SAW melanjutkan lagi. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan lembut.
lemah lembutlah terhadap mereka, kerana sebenarnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Jadi what you give you get back. Kalau kita layan dia dengan baik, dengan lembut, dia akan jadi teman, sahabat, dan jadi pembantu kita yang paling setia, loyal. Boleh faham maksud saya? Ya? Rupanya hubungan antara suami isteri mesti di tahap yang tinggi hingga isteri menjadi sahabat suaminya, suami menjadi sahabat isteri. Boleh faham maksudnya? Sampai ke tahap sahabat. Tapi kadang-kadang minta maaf ya, kita jadikan hubungan kita antara suami isteri setakat itu, tak jadi sahabat. Mesti naik kepada sahabat. Sahabat artinya macam ni. Sahabat ialah orang yang tetap menyayangi kamu dalam keadaan dia tahu kelemahan kamu, itu sahabat. Dia tahu kelemahan. Suami aku macam ni, kelemahan dia macam ni, gini. Okay? Tetapi dia terus menyayangi walaupun dia tahu kelemahan. Betul kan? Ini macam kita lah, minta maaf ya, yang siri macam saya, siri lah ya. Waktu ini kita tak boleh tengok lagi, kita tak boleh cari lagi cantik isteri, tapi kita kena lihat isteri yang cantik, tapi kena cari kecantikan isteri mana. Sebab tu saya pernah tulis ya, pada usia-usia senja kita bukan boleh lagi, kita bukan mesti mencari isteri yang cantik, tapi kita kena cari di mana kecantikan isteri. Body dia, shape dia dah berubah, tapi perut yang dah berubah itulah yang melahirkan 7-8 anak kita. Dia punya jalan dah berubah, betul? Tak macam dulu lagi, sampai cantik. Tetapi itulah yang telah berbakti kepada kita. Jangan tengok body lagi, tengok budi, betul? Itulah kata jangan cari isteri yang cantik, tetapi carilah kecantikan isteri. Isteri pun begitu juga. Isteri pun tengoklah. Yang tengok rambut suami dah botak. Tapi yang botak tu lah yang menyebabkan dia bikini kita tu. Sebab jadi botak tu sebab bikini tu kan. Betul? Betul tak ya? Tenaga dia, badan dia dah tak salur, dah tak sasa. Betul? Tapi syaitan, ya, saya nak beritahu sebab tu kena jaga semua. Syaitan sentiasa menghiasi pasangan orang lain lebih cantik, lebih baik, sehingga kita rasa, oh bertuahnya orang lain dapat ini, lain tuahnya orang ni dapat ini, dosa. Banyak isteri yang mengeluh nak suami macam ustaz. Saya kalau ustaz pula jadi suami dia, tak tahu isteri ustaz pun sedang Allah kenapa lah ustaz ini dari pasangan aku masing-masing. Jadi ini realiti betul ya. Sebab itu saya terkejut satu ketika ada saya baca antara tanda-tanda hati itu kotor ialah menyimpan perasaan kepada pasangan orang. Itu tanda hati. Hati itu kotor. Ya, ini sebab itu kita kena jaga. Jadi dan rupa-rupanya dia reward yang akan dapat pada suami ialah kesetiaan. Jadi saya juga bertanya kami yang menguruskan krisi dalam rumah tangga tadi, ditanya isteri, betul tak? Ditanya isteri, nafkah jaga tak? Betul, sebab yang itu jadi. Tapi kalau kadang ditanya pula suami, apa dia tanya? Yang menjadi benchmark tadi, orang ketiga ada tak? Ada orang tiga tak? Ada taruh hati ke orang lain ke? Ada ini, tak ada. Tapi mulut dia laser, dia ngomel tak cukup, ini tak cukup. Tapi tak ada orang ketiga. Isteri saya tak ada orang ketiga. Ya, rumah tangga itu boleh diselamatkan. Tapi kalau suami kita, setahu saya itu orang ketiga. Dia bilang, itu susah. Itu. Boleh faham ya? Kalau suami diukur pada nafkah, isteri diukur pada kesetiaan. Itu kena jaga semua. Ya, sebab itu kena jaga dalam rumah tangga.
Okey, sebab itu pesan Rasulullah selanjutnya, dan hak kamu ke atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Rasulullah ingatkan ni. Cuba bayangkan Rasulullah mengingatkan jangan bawa masuk orang dalam rumah wanita, isteri, pengingat. Yang kedua, jangan melakukan zina. Yang Rasulullah bagi kutubah ni pada siapa? Saya kata kepada akhir. Sahabat. Pada sahabat. Betul. Sahabat ni 124,000. Dengan para sahabat. Sahabat ni adalah khairun nas qarni, kata Rasulullah. Khairun nas qarni. Tsumma allazi yamunahu, tsumma allazi yamunahu. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian kurun selepasnya, kurun 300 tahun ini dinamakan salafus saleh. Betul. Itu kurun yang terbaik, 300 ini. Dan terbaik ialah sahabat. Tetapi Rasulullah berpesan pada sahabat tentang jangan bawa masuk. Ini sahabatnya orang lain ke dalam rumah dan jangan melakukan zina. Betul, tak patut boleh. Pesan ini adalah untuk kita. Dan ini adalah satu perkara yang sangat mencabar di akhir zaman ini. Maksudnya orang yang tidak kamu suka ini ialah ajnabi. Kalau orang tu, subhanallah, sebab itu dengar bila saya tanya kepada guru-guru yang mengajar, saya tanya macam mana yang kamu tidak suka ini? Adakah suami memberi senarainya? Dan hari pertama kita kahwin, saya nak beritahu inilah 20 senarai orang yang saya tidak sukai, jangan masuk dalam rumah. Dia beritahu ni bukan begitu. Keserasian antara suami dan isteri bila mereka saling berbagi dan meluahkan perasaan sekian lama, isteri tahu siapa yang suami dia tak apa suka. Boleh faham Mesti suami dia, isteri dia suka. Abang tak cakap orang tu, abang tak suka, saya tak bagilah masuk. Tak, dia mesti tahu siapa dia suami dia, walaupun tidak secara kata secara jelas, tapi secara kinayah pun cukup. Kinayah ni apa? Secara sipi-sipi, secara sindiran. Kalau orang ni, kita tahu suami kita ada krisis dengan dia, tapi dah baik dah sekarang kan. Tapi sejak pada tu suami kita tak berapa, kita tahu orang ni suami kita tak suka. Itu sepupu dia. Oh, itu adik kita. Caranya macam mana? Caranya kalau kita tahu dia, cepat-cepatlah WhatsApp suami kita beritahu ni dia masuk berizin dia. Tak ada lah kata, nanti saya yang beritahu sama ada suami saya suka atau tidak suka, orang masuk gaduh lah. Betul ada suami ataupun ni orang yang tidak apa-apa disukai datang hari 2-3 hari lagi, dia dah siap-siap beritahu suami. Umpamanya dia nak singgah rumah kita boleh tak? Apa boleh. Yang lain tak minta izin tak apa, tapi yang tak ada disukai itu mesti minta izin. Boleh faham maksud saya? Termasuk jika wanita-wanita ini jangan kita mengagumkan atau berlebih-lebih sangat memuji lelaki lain di depan suami kita. Secara peribadi kerana ini menimbulkan apa? Menimbulkan cemburu dan rasa inferior dalam hati. Contoh, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat seorang bidadari. Rasulullah menunjukkan pada dia. Nampak bidadari, tunjuk ke mana. Rasulullah bercerita. Kenapa? Bidadari ini kepunyaan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas tak tahu, dia sangat cemburu. Boleh faham Rasulullah mengiktiraf. Maksudnya, nampak bidadari ini kepunyaan Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah pun tundukkan pandangan supaya pun tidak menyakiti hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu Rasulullah menjaga adab. Boleh faham sebab itu isteri kita jaga. Tak boleh kita di segi ilmu tak apa. Contohlah isteri kita ni peminat Habib Ali. Oh, ilmu dia bagus.